فالمؤمن الخالص ذلك الذي ينسب الفضل لله دائما. Sehingga orang yang mukmin, yang murni mukminnya, dia selalu menisbahkan segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض وما بينهما وكما يليق بوجه الله الكريم وبما هو أهله سبحانه وتعالى. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian yang membalas seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan juga dengan pujian yang memenuhi segala langit dan bumi, dan pujian yang pantas untuk diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. أحمد الله عز وجل أن ساقني إلى هذا المساق وجاء بي إلى هذا المجلس المبارك الذي يجتمع فيه أحباب سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذكروا مناقبه وأخلاقه وشيمه وفضائله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengiring saya dan beliau untuk sampai ke majelis ini untuk kumpul bersama para kekasih Nabi Muhammad SAW, para orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, untuk membaca, mempelajari daripada akhlak beliau, mempelajari daripada sejarah beliau SAW. بلغني أن هذا المجلس اسمه مجلس الإنابة، والإنابة لون من ألوان العبودية لله تبارك وتعالى. فإذا حصل العبد هذا المقام، مقام الإنابة لله تبارك وتعالى والرجوع والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، لا شك ولا ريب أنه سيكون في محراب العبودية لله دائما وأبدا. Beliau mengatakan, saya telah sampai kepada saya kabar bahwasanya majlis ini adalah namanya majlis Al-Inabah, yang mana Al-Inabah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan inabah itu salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang sudah mencapai daripada maqam al-inabah ini, maka dia bakal senantiasa berada di mihrab menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala selamanya. Allah Subhanahu wa taala khassakum duna ghairikum wa jaa bikum min firashikum min baytikum min tahti al-matari la wa rabbikum ma jaa bikum liyukhrijakum bi nafsi al-qalbi wal aqli والروح والصحيفة التي فيها الغفلات والذنوب والمعاصي. حاشاه ربنا سبحانه وتعالى أن يخرجكم من هذا المجلس بنفس القلب والروح والصحيفة التي دخلتم بها. Beliau mengatakan bahwasanya kalian sudah dikasih khususiyah sama Allah, dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini, yang tidak semua orang hadir, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kalian dari rumah kalian, kalian meninggalkan kasur kalian, kalian meninggalkan rumah kalian dan berjalan di bawah hujan, ada hujan kalian tetap datang, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala membiarkan hati kita itu sama, catatan kita itu sama. Mustahil orang datang ke masjid ini kemudian dia keluar dengan hati yang sama, dengan catatan amal yang sama. Kalau seandainya kita datang catatan kita itu berisi dengan daripada kelalaian, daripada ghaflah, maka tidaklah keluar ini melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus daripada catatan tersebut. Hati kita insyaallah sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Dan taufik itu tidak didapatkan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nasaba al-'abdu ila nafsihi fadlan aw tawfiqan faqad nasaba ilayhi النقص ونسب إلى نفسه الخسران والعياذ بالله. فالأصل أن ينسب الإنسان لربه كل خير. Kalau seandainya seorang itu menisbahkan kebaikan untuk dirinya, menisbahkan taufik, yang menyandarkan taufik untuk dirinya, maka sejatinya orang tersebut sudah menyatakan, menisbahkan kepada dirinya suatu kekurangan. Kalau seandainya dia ngerasa bahwasanya keutamaan itu disandarkan kepada dirinya,
bukan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut sudah menyandarkan yang namanya kekurangan kepada dirinya sendiri. سامحوني سأتحدث قليلا عن إمام عظيم ظلم ولا يذكر كثيرا في المجالس وفي المدارس ويفهم على أنه إمام زاهد عابد مهتم بالأوراد فقط، ولكن الصحيح أن هذا الإمام وصل إلى رتبة الاجتهاد في فقهه، في علمه، في تقواه، في ورعه، في الإنابة، في كل هذه الشؤون وفي كل هذه الظهور وفي كل هذه البطل. الإمام الرفاعي الإمام أحمد الرفاعي الكبير الحسيني من أولاد الإمام موسى الكاظم رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وقدس الله سره. Beliau mengatakan, dalam kesempatan kali ini insyaallah saya akan menceritakan daripada seorang imam yang alim, yang zahid, yang ilmunya sudah sampai ke ilmu mujtahid, di dalam ilmu fikihnya, di dalam ilmu-ilmu yang lain, di dalam berbagai bidang ilmu beliau sudah sampai ke derajat mujtahid. Dan beliau ini termasuk yang dizalimi, yang terkadang pembahasan tentang beliau ini tidak disampaikan di majelis-majelis atau tidak sampai di sekolah-sekolah, maka beliau akan menyampaikan daripada biografinya Syekh Ahmad Rifai Al-Kabir, yang beliau itu nisbahnya kepada Sayyidina Musa Al-Kadzim sampai kepada Sayyidina Husain, yang beliau juga termasuk yang dizalimi, yang insyaallah yang beliau mengatakan bahwasanya kebanyakan orang yang memahami bahwasanya Syekh Ahmad Rifai ini cuma seorang yang ahli zikir saja, akan tapi ternyata beliau termasuk seorang yang alim luar biasa. وأنتم تعلمون أن الإمام موسى الكاظم هو أخو الإمام علي العريضي جد ساداتنا البعلوي رضي الله عنه. Dan Sayyidina Musa Al-Kadzim itu adalah saudaranya Sayyidina Ali Al-Uraidi, yang Sayyidina Ali Al-Uraidi adalah kakeknya daripada Sadah Ba'alawi. الإمام الرفاعي رحمه الله تعالى رؤي بعد موته، رآه بعض طلابه في المنام فقالوا له: ما فعل الله بك يا إمام؟ ماذا حصل بينك وبين الله؟ ما هي الحالة التي أنت عليها الآن؟ فقال لهم رحمه الله تعالى. Diriwayatkan bahwasanya setelah Syekh Ahmad Ar-Rifai meninggal, maka ada seorang daripada santrinya yang melihat beliau di dalam mimpinya. Maka seorang santri ini bertanya kepada Syekh Ahmad, "Wahai Syekh Ahmad, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu? Apa yang sikap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untukmu?" Qala awqafani Allahu baina yadayhi wa sa'alani bima ji'tani ya Ahmad. Maka Syekh Ahmad itu mengatakan, aku dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu bertanya kepadaku, wahai Ahmad, engkau datang kepadaku dengan membawa apa, wahai Ahmad? فقال يا رب جئتك بصلاتي. كان كثير الصلاة في الليل وكان كثير التعبد في الضحى وكان يصلي الوتر 7 ركعات رضي الله عنه. Beliau kemudian menjawab, ya Allah, saya datang kepadamu dengan membawa sholatku. Beliau termasuk orang yang banyak sholat. Beliau termasuk orang yang sering bangun malam dan banyak sholat di malam hari. Beliau juga sholat daripada sholat duha, dan juga beliau sholat daripada sholat witir 7 rakaat. Qala Allah Ta'ala lahu, ana qawwaituka 'alayha. Ana alladhi ja'altu fi badanika al-quwwa litusalli hadhihi as-salawat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku yang menyebabkan kamu itu kuat untuk melaksanakan sholat. Aku yang menyebabkan kamu itu bisa melaksanakan sholat, karena kekuatan itu aku berikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala ji'tuka bis-siyam. Qala ana alladhi qawwaituka fasumta kulla itsnain wa khamis wa 3 ayyam min kulli shahr wa sumta Yaum Arafah wa sumta hadhihi nawafil. Maka kemudian Syekh Ahmad mengatakan, kalau begitu ya Allah, saya datang dengan membawa puasaku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku yang membuat kamu itu kuat untuk melaksanakan puasa.
kamu kuat untuk melaksanakan puasa di hari Senin, di hari Kamis, di Ayyamul Bid, 3 hari di setiap bulan, kemudian di puasa Arafah dan lainnya daripada segala puasa sunnah. قال جئتك بصدقتي قال أنا الذي أعطيتك المال فتصدقت. Maka Syekh Ahmad mengatakan, ya Allah, saya datang kepadamu dengan membawa sedekah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku yang memberi kamu harta yang kemudian kamu sedekahkan. قال جئتك بعلمي وفقهي فقال أنا الذي قويت ذاكرتك وعلمتك وفهمتك. Maka Syekh Ahmad mengatakan, aku datang kepadamu dengan membawa ilmuku ya Allah, dengan membawa fikihku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku yang membuat ingatan, daya ingat kamu itu kuat, ya, dan memberikan kamu pemahaman. وسأله عن كثير من العبادات الثانية. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya tentang ibadah-ibadah yang lain yang sangat banyak. فلما شعر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه هالك قال يا رب جئتك بلا إله إلا الله محمد رسول الله. Ketika Syekh Ahmad itu mendapati bahwasanya dia seakan-akan sudah mungkin bakal binasa, maka akhirnya Syekh Ahmad mengatakan, ya Allah, kalau begitu saya datang kepadamu dengan membawa kalimat la ilaha illallah. وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تعني لا شك ولا ريب التوحيد الخالص. Dan arti daripada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah yang tidak kita ragukan lagi adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. فقال الله له ولا يوم اللبن يا أحمد. ويوم اللبن هذا أن الإمام أحمد شرب لبنا فبدأ هذا اللبن يصيبه بألم في بطنه يكون سببا بإصابته في ألم في بطنه. فبدل أن يقول الإمام الرفاعي أن الله هو الذي ابتلاني قال اللبن أصابني بالمرض. فقال الله له لو كان توحيدك خالص لما قلت أن اللبن هو الذي أصابك بالماء. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah kamu itu juga mengatakan la ilaha illallah ketika yaumul laban, ketika hari di mana kamu itu meminum susu? Beliau menjelaskan bahwa Syekh Ahmad suatu hari itu pernah beliau meminum daripada susu, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau seandainya kamu itu betul-betul mentauhidkanku, mengesahkan aku, karena sesungguhnya yang membuat sakit perut pun itu juga aku, kata Allah Subhanahu wa taala. فقال الله تعالى فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإمام أحمد الرفاعي قال إذن أنا هالك يا رب. قال لا يا أحمد أنت لست بهالك ولكنها معاتبة حبيب لحبيب. Maka kemudian Syekh Ahmad mengatakan, ya Allah, kalau begitu saya akan binasa ya Allah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hendak wahai Ahmad, ya Sayyidina Syekh Ahmad Ar-Rifai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la wahai Ahmad, la wahai Ahmad, akan tapi ini adalah teguran daripada kekasih kepada kekasihnya. فالمؤمن الخالص ذلك الذي ينسب الفضل لله دائما. Sehingga orang yang mukmin, yang murni mukminnya, dia selalu menisbahkan segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. كنت في العمرة مرة فخرجت في الطائرة وكان معي من جملة من خرج معي في العمرة رجال من تجار دمشق. فقلت في الطائرة احمدوا الله تعالى أن الله خصكم دون غيركم وجاء بكم إلى العمرة فلولا فضل الله عليكم لما جئتم إلى العمرة. فقام واحد من الحاضرين من التجار وقال لا يا شيخ لولا مالي ما جئت إلى العمرة. فقلت له اتق الله. فقال أنا أقول لك لو لم يكن عندي مال لما جئت إلى العمرة. قلت له كما شئت. فلما وصلنا إلى المدينة وكانت الرحلة في بدايتها إلى المدينة أصيب الرجل بألم في بطنه 3 أيام لا يغادره، ثم خاف على نفسه وقال لي يا شيخ احجز لي بأقرب طائرة من المدينة إلى دمشق، وعاد ولم يعتمر لأنه نسب الأمر لنفسه ولماله.
ولو نسب الأمر لله تبارك وتعالى لوصل إلى بيت الله الحرام ولا طاف ولا رجع مباركا في ماله وأولاده وذريته. Masya Allah. Kemudian beliau menceritakan bahwasanya pernah beliau itu berangkat umrah, ya. Nah, bersama rombongan. Salah satu rombongan dia itu seorang yang tajir atau rombongannya para pebisnis lah, yang daripada memiliki harta yang banyak. Maka Syekh ini beliau mengatakan bahwasanya alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala itu mengkhususkan kalian sehingga kalian bisa datang umrah. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kalian, ya, berkat daripada rahmat Allah sehingga kalian itu bisa datang umrah. Maka kemudian salah satu seorang yang hadir yang dari Damaskus yang sama rombongan beliau yang termasuk orang kaya, salah satunya mengatakan sambil berdiri mengatakan, ya Syekh, hendak ya Syekh, saya ini berangkat umrah gara-gara hartaku. Kalau seandainya bukan gara-gara hartaku, maka apa? Maka saya tidak bakal umrah. Ya, maka kata Syekhnya, ittaqullah, takwa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang membuat kamu itu berangkat umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tetap melanjutkan perjalanan dan pertama kali beliau itu datangnya turunnya di Madinah. Ketika sampai ke Madinah, maka orang yang mengatakan bahwasanya saya umrah berkat uang saya ini sakit 3 hari dan sakitnya itu tidak pernah hilang daripada perutnya selama 3 hari berturut-turut. Maka seketika orang ini mengatakan, ya Syekh, ya, saya mau pulang, ya, pesankan tiket secepatnya ke Damaskus. Maka akhirnya orang ini, ya, pulang ke Damaskus tanpa umrah. Kalau seandainya dia menisbahkan umrah itu, ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia bakal umrah, dia bakal membawa keberkahan, hartanya berkah, anak-anaknya berkah, dia pulang dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. وفقنا الله وإياكم لأن ننسب الأمر إليه سبحانه وتعالى. كان بعض المجاذيب في بلادنا ينادي كثيرا باللهجة الدارجة العامية الشامية فيقول كله منه سبحانه وتعالى. فامرأة نصرانية كان يزعجها صوت هذا المجذوب فوضعت له في الطعام سم وقالت له يا شيخ منه تعال خذ هذا الطعام وكل هذا الطعام. فأخذ الطعام ووضعه في جيبه وفي جيب له يوضع فيه الطعام. فمر في الطريق فرأى أولاد تلك النصرانية قد جاءوا من المدرسة فقالوا له يا شيخ منه أعطنا شيئا نأكله. فأخرج لهم الطعام الذي وضع فيه السم من قبل أمهم فأكلوا فماتوا. فالأمر كله منه سبحانه وتعالى. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita selalu senantiasa menisbahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian beliau menceritakan ada salah satu seorang, ya, wali majdzub yang mana beliau itu selalu mengulang-ulang daripada kalimat kullu minhu dengan logatnya daripada orang Damaskus, ya, orang Syam, ya. Sehingga sampai ada salah satu orang Nasrani yang terganggu dengan ucapan itu, ya, kullu minhu artinya semua itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita Nasrani tadi gara-gara pegel akhirnya nyiapkan makanannya diisi apa? Racun. Ya, kemudian datang ke wali majdzub itu tadi, kemudian mengatakan, ini loh, ini juga daripada Allah, ya, ambil. Ya, maka diambil sama wali majdzub ini, kemudian diletakkan di kantongnya, diletakkan di tempat biasa untuk menyimpan makanan. Kemudian dia jalan. Kemudian ketika beliau berjalan, tiba-tiba ada anak yang juga minta makan. Subhanallah, anaknya ini adalah anak daripada wanita Nasrani yang tadi ngasih racun. Anak ini tadi mengatakan, ya, wahai Syekh, kalau semuanya daripada Allah, wah sini saya juga mau minta makanan daripada Allah. Ya, maka wali majdzub ini kemudian ngambil makanan dari kantongnya, kemudian diberikan kepada anaknya yang makanan itu sudah terracun. Seketika itu anak itu makan dan terracun. وفقنا الله وإياكم أسعدنا الله وإياكم
جعلنا الله وإياكم من أهل محبته أهل خواصه، وجعلنا وإياكم من المحبوبين عند نبيه صلى الله عليه وسلم من أهل الإنابة. اللهم حقق فينا الإنابة، اللهم حقق فينا الإنابة، وأكرمنا بالإجابة كرامة لسيدنا محمد والصحابة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز ويا غفور. اللهم ببركة مجالس الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا فرجت عن أهل غزة وفلسطين وأهل لبنان والسودان وفي كل مكان وأهل اليمن يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ببركة آل بيت سيدنا رسول الله آل مولى خيلة ومجالسهم المباركة وآل هذه البلدة المباركة آل صولو وصاحب الحول يا رب يا ذا الجلال والإكرام. أقسمنا عليك بهم أن تفرج عن المسلمين ما أهمهم وما أغمهم وما نزل بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نجيزكم إن شاء الله بحزب الحراسة يقرأ بعد صلاة الفجر بعد راتبكم راتب الحداد تقرؤون أو راتب العطاس أو على حسب رواتبكم تقرؤون إن شاء الله تعالى راتب الحراسة للإمام الرفاعي بنية الحراسة من كل بلية ورزية وأذية من شرور الإنس والجن والشياطين وغير ذلك. فقولوا قبلنا الإجازة. قبلنا الإجازة. وبارك إن شاء الله. Beliau mengijazahkan daripada Hizib Hirasah, Hizib penjagaan daripada Syekh Ahmad Rifai yang bisa dibaca setelah ratib haddad, setelah ratib atas, yang insya Allah zikir itu bisa menjaga daripada kita dari segala bahaya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk mengamalkan habis subuh. Nah, habis subuh setelah ratib haddad atau ratib atas. Ratib haddad ya ba'da al-maghrib atau ba'da al-wajib yani. بعد رواتبكم تقرأ حزب الحراسة في الصباح يقرأ. في الصباح. Di setiap pagi aja habis subuh. مفعوله 24 ساعة. Al-mafrud. Maf'uluhu masyaallah. Beliau mengatakan reaksinya insyaallah 24 jam. Cukup baca di pagi hari insyaallah efeknya 24 jam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk mengamalkannya. Amin Allahumma